Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dayang Kumas Afila binti Awangku Syahmina dari PES UUM Sibu Sarawak dan bernombor matriks 259842. Hari ini saya akan membentangkan tugasan yang telah diberikan kepada saya, iaitu yang bertajuk Kabotaj dan Kesannya. Bagi memperkukuhkan pembangunan dan kemajuan ekonomi negara, pelbagai polisi dan dasar telah diwujudkan oleh Kerajaan Malaysia. Okey, salah satu polisi ekonomi yang menjadi garis panduan adalah dasar kabotaj. Ya. Dasar kabotaj ini sangat penting kerana ia melibatkan para pelabur tempatan dan pelabur asing untuk memperluaskan sektor-sektor ekonomi, terutamanya di peringkat antarabangsa. Perkataan kabotaj ini sendiri merujuk kepada tempahan laluan dagangan di perairan sesebuah negara. Kepentingan dasar kabotaj ini dapat dilihat melalui kawalan trafik laut oleh Kerajaan Maritim Negara supaya tiada unsur ancaman atau pencerobohan berlaku. Dasar ini pada dasarnya diwujudkan untuk mengehatkan persaingan dan kemasukan yang terkawal bagi kapal-kapal yang berdaftar dan kapal luar untuk beroperasi di perairan negara. Polisi ini sebenarnya banyak memberikan insentif kepada industri perkapalan khususnya. Okey, dasar kabotaj ini telah dikuatkuasa di Malaysia pada tahun 1980 dan mempunyai 8 objektif utama. Objektif yang pertama adalah untuk meningkatkan penyertaan terutamanya kepada syarikat perkapalan tempatan serta perkapalan asing bagi sektor perkhidmatan perkapalan domestik, iaitu dengan mengurangkan kebergantungan kepada kapal pendaftaran dari luar negara. Okey, objektif yang seterusnya adalah dengan mengurangkan insurans serta aliran keluar wang di dalam akaun pembayaran imbangan. Malah dasar ini juga diwujudkan bagi meningkatkan sektor industri perkapalan maritim, kemudian sektor teknologi perkapalan serta meningkatkan lagi modal insan dalam sektor ini. Okey, sehubungan itu juga dasar ini diwujudkan agar kedaulatan negara kita sentiasa terpelihara melalui pemantauan instrumen perlesenan bagi kapal-kapal perdagangan atau komersial. Pelaksanaan dasar kabotaj di Malaysia dia agak liberal, ya, iaitu di mana Menteri Pengangkutan telah diberi kuasa untuk memberikan pengecualian kepada mana-mana kapal untuk beroperasi di sektor perkapalan domestik. Okey, kapal-kapal yang telah berdaftar di Malaysia atau luar negara yang beroperasi di perairan negara, mereka perlu memohon bagi mendapatkan lesen DSL yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlesenan Perkapalan Dalam Negeri. Okey, kapal-kapal pendaftaran dari luar negara mempunyai lesen yang sangat singkat, iaitu hanya 3 bulan sahaja. Berbeza dengan kapal-kapal pendaftaran Malaysia yang mempunyai tempoh selama 6 bulan, 1 atau ke 2 tahun, ya. Tempoh perlesenan ini sangat penting untuk mengawal aktiviti dan operasi perkapalan yang berurus niaga di perairan Malaysia. Okey, sekarang kita lihat pada slide pengecualian terpilih dasar kabotaj. Okey, pihak Kerajaan Malaysia mereka boleh melakukan pengecualian terpilih dasar kabotaj untuk sektor laluan yang penting untuk pembangunan ekonomi negara. Sebagai contohnya adalah seperti Pelabuhan Kelang, ya. Pelabuhan Kelang telah dijadikan sebagai pusat pemunggahan negara dan Pelabuhan Tanjung Pelepas sebagai hub transshipment pada tahun 1983. Okey, pengecualian bagi dasar kabotaj ini dilakukan oleh Kerajaan Malaysia supaya kapal-kapal persiaran antarabangsa yang tidak mempunyai pendaftaran beroperasi di perairan negara dan di antara pelabuhan-pelabuhan Malaysia, ya. Keputusan ini dibuat bertujuan untuk menggiatkan lagi industri perlancongan kapal persiaran antarabangsa ke Malaysia.
Dalam masa yang sama, secara tidak langsung, ia boleh bantu untuk meningkatkan hasil pendapatan negara melalui sektor perlancongan terutamanya dan industri perkapalan negara. Pengecualian dasar kabotase ini juga dapat membentuk hubungan antarabangsa yang baik dan kukuh antara Malaysia dengan negara luar melalui aktiviti perlancongan dan perkapalan. Seterusnya kita lihat pada slide implikasi dan kesan dasar kabotase. Okey, setiap dasar yang digubal dan dilaksanakan oleh kerajaan sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai matlamat yang telah diletakkan. Begitu juga dengan dasar kabotase ya. Pihak kerajaan menitik beratkan soal kepentingan perkapalan berdaftar dan juga kawalan terhadap aktiviti dan operasi perkapalan negara luar melalui kawasan perairan negara kita. Okey, pelaksanaan dasar kabotase ini memperlihatkan kesan terutamanya dari sudut pembangunan ekonomi, iaitu yang mendorong para menteri terutamanya untuk bekerjasama dalam membangunkan dan mempromosikan industri perkapalan negara. Okey, pelaburan digital dilihat sebagai sumber dana terpenting pada masa kini untuk memperkukuhkan hubungan perairan negara dengan kapal-kapal dari luar negara ya. Okey, tindakan pengecualian dasar kabotase yang telah dibuat oleh kerajaan pada pemerintahan Pakatan Harapan telah menimbulkan banyak isu dan impak negatif ya terhadap pembangunan ekonomi negara kita. Okey. Dasar kabotase perlu dilihat sebagai satu kepentingan kepada negara kita kerana ia banyak menyumbang terutamanya dalam pembinaan kapasiti tempatan dan pengurangan aliran keluar mata wang negara ya. Dan dasar ini juga sangat-sangat penting kerana ia boleh melindungi industri marin tempatan serta menggalakkan pertumbuhan pembangunan ekonomi secara progresif dan kekal berdaya saing di peringkat antarabangsa. Seterusnya, kepentingan dasar kabotase ini perlu dijaga dan dilindungi bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan negara kita dengan kapal asing ya. Dan mengekang aliran pertukaran asing dalam bentuk perbelanjaan bagi charge of freight yang dibayar kepada pengendali perkapalan asing. Sebagai contoh, pelaksanaan dasar kabotase di Malaysia memberi kesan dan implikasi yang baik untuk pembangunan ekonomi negara, khususnya melibatkan syarikat minyak gergasi negara iaitu Petronas. Okey, seterusnya adalah kepentingan pelaksanaan dasar kabotase ini turut memperlihatkan iaitu di mana proses pembuat keputusan dibuat oleh golongan elit ya yang melibatkan sektor swasta, masyarakat awam, kumpulan profesional dan perwakilan daripada perairan yang terletak di Sabah dan Sarawak ya. Okey. Dengan adanya dasar kabotase ini, ia dapat mewujudkan hubungan yang terjalin secara diplomatik menerusi perikatan dagangan dan industri perkapalan marin, tempatan serta antarabangsa ya. Ada kalanya pelaksanaan dasar kabotase ini dia mempengaruhi dari segi penetapan harga dagangan yang didiskriminasi oleh sesetengah pihak dalam industri perkapalan. Okey, contohnya di perairan Sabah yang mana terdapat isu penetapan harga dagangan sehingga mewujudkan persaingan yang tidak stabil dalam pasaran dagangan seperti barangan tempatan ya, barangan tempatan, hasil minyak dan sebagainya. Pelaksanaan dasar kabotase ini juga sangat penting bagi memastikan keadilan berlaku dalam setiap urusan dagangan supaya tidak didiskriminasikan oleh kumpulan yang dominan. Okey, oleh yang demikian pihak kerajaan Malaysia mewujudkan suatu pendekatan yang dipanggil sebagai committee system, iaitu di mana sebuah jawatan kuasa dalam bidang logistik lebih relevan kepada urusan Kementerian Pengangkutan Negara. Okey, selain daripada itu, amalan pelaksanaan dasar kabotase ini memberikan impak yang jelas ya, terutamanya dalam industri perkapalan domestik.
Pelaksanaan dasar kabotase ini juga mampu merangsang perdagangan laut dan mengukuhkan status negara maritim Malaysia. Ia termasuklah kerjasama firma teknologi antarabangsa bagi melindungi pelaburan mereka dalam sektor pembangunan ekonomi negara Malaysia khususnya, iaitu berkaitan dengan perusahaan dagangan di perairan Malaysia. Okey, dasar kabotase jelas memberi kesan terhadap industri kabel dasar laut dan ia amat penting bagi menjayakan objektif dan matlamat negara dalam membangunkan jalur lebar komunikasi berkualiti tinggi untuk seluruh Malaysia. Namun ada kalanya dasar kabotase ini lebih mengutamakan kepentingan syarikat asing, sedangkan syarikat tempatan kita juga mampu sebenarnya untuk berdaya saing dan memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk negara. Okey, secara ringkasnya apa yang kita dapat lihat dari implikasi itu tadi adalah kita telah sedia maklum bahawa kerajaan telah memperkenalkan dasar ini pada tahun 1980 bagi menghadkan perkhidmatan pengangkutan kargo dan penumpang serta membekalkan perkhidmatan perkapalan di perairan yang merangkumi zon ekonomi eksklusif sebanyak 200 batu nautika dari garis pantai sesebuah negara. Okey, mana-mana kapal yang telah berdaftar di Malaysia, mereka wajib memiliki lesen perkapalan dalam negeri untuk pengoperasian perkhidmatan domestik secara sah Okey, konflik kepentingan dasar kabotase ini berlaku disebabkan pertelingkahan yang berlaku dalam pemerintahan kerajaan Malaysia pada ketika itu dari Pakatan Harapan kepada Pakatan Nasional reputasi negara boleh terjejas dalam kalangan industri digital antarabangsa dan melibatkan kerugian langsung kepada negara. Secara kesimpulannya, apa yang kita dapat rumuskan adalah pelaksanaan dasar kabotase ini dilihat membawa kesan dan implikasi yang berbeza mengikut keperluan dan kepentingan dalam industri perkapalan dan marin tempatan. Dan kerjasama yang dipupuk dalam setiap agensi kerajaan dan hubungan dagangan diplomatik antarabangsa yang baik menjamin kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Dan itu saja perbincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.